Cendawan susu harimau ada history sejarah like 500 years ago. So sejak 500 tahun dulu lagi, rakyat kita dekat sini, rakyat kita yang dulu-dululah, dia memang dah guna cendawan susu harimau ni since dan lagi lah. So kenapa dekat sini kita nak cerita kenapa nama dia kita panggil cendawan susu harimau. Okay. According to folklore ataupun orang kata cerita legenda dululah, orang kata cendawan susu harimau ni nama dia dapat daripada sebabnya bila harimau betina dia menyusukan anak dia, bila dia susukan anak dia tu ada susu yang jatuh ke tanah tu, dekat situ cendawan susu harimau tu tumbuh. Itu orang kata legend punya cerita dululah. So sebab tu diorang cakap sekarang harimau makin pupus, cendawan susu harimau pun makin susah nak jumpa. So ini kita punya belief, orang-orang dulu kita punya kepercayaan lah, sebab tu dapatnya nama cendawan susu harimau ni. Okay, jom Stacey, saya nak terangkan pasal nama cendawan susu harimau pula. Okay, dekat sini macam saya mention tadi, cendawan susu harimau ni ada sejarah 500 tahun penggunaan by kita punya lokal lah, ataupun lokal kita contohnya orang asli lah. Okay, kalau you tengok dekat sini dia mention cendawan susu harimau punya outer appearance ni sama lebih kurang macam cendawan yang memang kita dah sedia maklum yang memang orang semua kenal lah, Lingzi. Tapi sebenarnya dia ada banyak lagi difference antara dia dengan Lingzi yang saya akan ceritakanlah sebentar lagi. Okay. So ini antara nama-nama cendawan susu harimau dalam beberapa bahasa lah. Kalau bahasa Cina kita panggil yang orang selalu panggil, maafkan saya kalau saya salah sebut ya, Huruze. Okay. So untuk Malay cendawan susu harimau, and untuk dalam English kita panggil dia tiger milk mushroom. Okay Stacey, jom saya terangkan Stacey pasal mana cendawan susu harimau ni kita boleh jumpa. Okey, macam saya cakap tadi, cendawan susu harimau ni sangat susah nak jumpa. So, bila orang tu jumpa, diorang ni kata macam hanya orang yang bertuah je boleh jumpa cendawan susu harimau ni. So, macam kita, mostly kita minta pertolongan orang asli lah untuk carikan kita cendawan susu harimau yang liar ni. So, dekat sini dia ada cakap, okey, cendawan susu harimau ni hanya boleh dijumpai di hutan tropika, which is generally dekat Southeast Asia je lah yang ada hutan tropika ni. And then, bila dia dah tumbuh, okey, kenapa dia sangat susah nak dijumpai? Sebab mitos mengatakan satu cendawan susu harimau ni dia akan contohlah you jumpa satu dekat satu tempat, untuk you jumpa the next one, dia adalah dalam radar 5 km radius. Itu adalah minimum. So ia boleh jadi lebih daripada 5 km. And then bila you jumpa satu, usually cendawan dia akan tumbuh dalam bundle kan, banyak-banyak. Kalau cendawan-cendawan butang apa semua tu kan, bila you jumpa sekali, you jumpa banyak-banyak. But untuk cendawan susu harimau, satu tempat you jumpa satu je. So you bayangkan you need to find another one in like the next 5 km or more. So itu sebablah cendawan susu harimau ni sangat susah nak dijumpai kalau dekat hutan tropika. Dan disebabkan itu jugalah limited dia supply untuk yang cendawan susu harimau yang liar. Okey, sini dah habis. So saya nak bawa Tracy pula ke sejarah cendawan susu harimau punya section. So dekat section ni kita menceritakan tentang sejarah cendawan susu harimau. Jadi sejarah cendawan susu harimau ni bermula pada tahun 1400. Masa ni Laksmana Cheng Ho datang ke Melaka untuk dia nak trade, untuk trading mission lah. So dekat sana dia juga mencari supply perubatan. So dia selalu, dan dekat situlah dia jumpa cendawan susu harimau yang sangat-sangat serupa dengan cendawan Lingzi. So and then dia juga menjumpai bahawa cendawan ni pun ada dia punya good medicinal good, ya, khasiat dia. So dekat situ dah start kita jumpa cendawan susu harimau masa 1400. And then pada tahun 1664, the very first written documentation on cendawan susu harimau was written by John Evelyn. And then masa tu dia recorded nama dia Lac Trigridis.
Okay. And then bila masuk tahun 1879, ini adalah the very first document scientific on tiger meat mushroom lah, cendawan susu harimau. So masa tu Cook MC jumpa sampel cendawan susu harimau ni dekat Pening. So that become the first, itu adalah the sampel cendawan susu harimau yang pertama yang berjaya diorang identify dekat dalam dunia. So sebab tu jugalah since then cendawan susu harimau ni dikenali sebagai khazanah negara kita, khazanah Malaysia lah. Hanya di Malaysia? Hanya di Malaysia. Okay. Pada tahun 1950 dan 1960, masa tahun 50s, 60s tu, lokal kita sangat kerap menggunakan cendawan susu harimau ni untuk merawat pelbagai jenis penyakit. Luka ke, batuk, ataupun kalau diorang ada sakit alergik, so diorang memang selalu guna cendawan susu harimau ni. Sampailah tahun 1970, kita punya diorang dah shift penggunaan tradisional kepada penggunaan ubat western, ubat barat. So masa ni penggunaan cendawan susu harimau ni semakin berkurangan. Hanya small group of people je yang guna lagi, yang still practice this traditional. So thanks to this small group, kita still ada cendawan susu harimau tu sampai sekarang. Okay, habis pasal sejarah, part yang a bit bosan kan? Jom saya bawa Tracy pergi cerita pula macam mana penggunaan cendawan susu harimau ni digunakan. Okey, kalau Stacey perasan dekat sini punya design, kita ada letak design rumah tradisional Chinese dan juga rumah tradisional Melayu. So, kenapa kita letak dua rumah tradisional ni? Sebabnya masa tu, masa zaman-zaman dululah, dua kaum yang guna cendawan susu harimau ni adalah kaum Melayu dan kaum Cina. Okey, kaum Melayu dia sangat dikenal, dua kaum ni diorang sangat dikenali dengan diorang punya sendiri punya orang kata ubat tradisional. So kalau orang kaum Melayu banyak orang kata tongkat ali lah contoh. Kaum Cina pula of course you ada banyak sangat herba-herba tradisional Chinese medicine sendiri kan. Okey, cumanya cendawan susu harimau ni adalah dua kaum ni memang guna cendawan susu harimau ni. Dua-dua ni kira cendawan susu harimau ni adalah herba untuk dua-dua kaum. Okey, untuk kaum Melayu, diorang gunakan cendawan susu harimau ni untuk merawat pelbagai jenis bengkak-bengkak ataupun tumor dan juga kanser, untuk rawatan kanser. Kaum Melayu juga gunakan cendawan susu harimau ini untuk sakit-sakit sengal badan dan juga untuk wanita yang selepas bersalin. Semasa dia punya tempoh berpantang lah, untuk dia regain, untuk dia dapatkan balik dia punya tenaga. Untuk kaum Cina pula, dia banyak gunakan, masa itulah dia banyak gunakan cendawan susu harimau ni untuk merawat masalah paru-paru dan sistem pernafasan. Dan juga contohnya batuk kronik, asma dan restung. Dan juga diorang juga gunakan untuk masalah alergik dan sebagai general tonic lah, maksudnya macam just untuk secara umum untuk kesihatan diorang, untuk sentiasa sihat. Okey Tracy, sekarang sampai masa untuk saya cerita pula macam mana Ligno Biota ni berjaya atau dapat inspirasi untuk buat kajian tentang cendawan susu harimau. Ya, okey, dekat sini kita menceritakan macam mana Dr. Tan Chon Seng mula ada inspirasi untuk buat kajian tentang cendawan susu harimau ni. Okey, pada tahun 2002 semasa during ni lah International Convention on Biotechnology ni, semasa convention ni Tun Dr. Mahathir ada sebutkan, ada ceritakan pengalaman dia. Dia sebagai doktor yang mengamalkan moden punya medicine, moden punya perubatan, dia tak boleh, dia suffer dengan batuk kronik, tapi dia tak jumpa dia punya ubat. Tak ada ubat yang boleh sembuhkan batuk kronik dia. Sampailah kawan dia, Chinese punya kawan dia yang berbangsa Cina, datang dekat dia, cadangkan, okey, cuba you try ubat ni, herba ni. So dia pun try and then batuk tu stop, batuk tu berhenti. So dekat situ baru after selepas beberapa hari baru dapat tahu, oh actually benda tu adalah cendawan susu harimau. So masa dekat convention tu dia mencadangkan dan juga mencabar saintis-saintis yang hadir semasa convention tu untuk buat kajian tentang cendawan susu harimau ni. Dia cakap, oh kita ada cendawan ni dekat Malaysia, kita ada khazanah ni dekat Malaysia, tapi kenapa tak ada siapa yang nak buat kajian tentang ni. Dekat situlah Dr. Tan Chon Seng mendapat inspirasi untuk buat kajian tentang cendawan susu harimau ni, sebab mak dia, nenek dia
pun pernah guna cendawan susu harimau ni. Dia macam tiba-tiba masa dengar tu pun dia macam lah mak nenek dia pun pernah guna benda ni untuk masa kecil-kecil dulu untuk makan as ubat lah, sebagai ubat. So daripada situlah bermulanya perjalanan Dr. Tan Cheong Seng membuat kajian tentang cendawan susu harimau ni. Okey, jom Tracy saya cerita pula lebih detail macam mana Dr. Tan berjaya hasilkan kajian untuk cendawan susu harimau ni. Cendawan susu harimau, kajian berkenaan dengan cendawan susu harimau ni mengambil masa 8 ke 10 tahun untuk Dr. Tan akhirnya dapat cari solusi macam mana kita nak tanam cendawan susu harimau ni secara menggunakan bioteknologi. So, begitulah tertubuhnya company kita, syarikat kita Ligno Biotech Sdn Bhd selepas Dr. Tan berjaya mencari solusi untuk menanam cendawan susu harimau ni di dalam, orang kata indoor lah, di dalam kawasan tertutup, closed environment. Okay. So, Ligno Biotech juga adalah salah satu member kepada Human Life Advancement Foundation ataupun dikenali sebagai HLAF yang dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir. So, foundation ni adalah di mana Ligno akan membantu foundation ni untuk memberi semula, berkhidmat semula kepada kita punya masyarakat. Okey Tracy, dah sampai masa saya tunjukkan pula dengan lebih lanjut pasal cendawan susu harimau itu sendiri. Okey, ini adalah kita panggil morfologi cendawan susu harimau ataupun bahagian-bahagian cendawan susu harimau. Terdapat 3 bahagian pada cendawan susu harimau. Yang pertama adalah kita panggil sebagai sclerotia. Okey, sclerotia dekat sini. Ataupun dalam bahasa Melayu kita juga boleh panggil dia sebagai ubi. Okey. So dekat tengah ni kita panggil dia ada punya batang ataupun dalam bahasa Inggeris stem lah. Dan dekat atas ini adalah dia punya payung ataupun kalau dalam bahasa Inggeris cap lah, ataupun dia punya kira lebih kurang macam daun dia juga. Okay. Antara 3 bahagian ni, yang mana Puan Stacey rasa bahagian yang ada mempunyai bahagian apa, nutrisi perubatan? Ni, ubi dia. Okay. Ya betul. Dekat sini adalah ataupun kita panggil sebagai sclerotia. Sclerotia adalah bahagian yang paling penting dalam cendawan susu harimau. Bahagian ini yang mempunyai nutrisi perubatan yang kita gunakan untuk supply kepada, untuk kita hasilkan dan supply kepada kita punya klien semua termasuklah ahli terapi. Oh Tracy, sebelum saya terlupa, okey, dekat sini kan saya cakap ada 3 bahagian kan? You tahu tak yang sebenarnya untuk kita dapatkan optimum nutrisi dekat dalam sclerotia ni, kita kena tuai sclerotia ni sebelum dia punya batang dan payung tu tumbuh. Kenapa? Sebab bila batang dan payung ni dah tumbuh, nutrien dalam ni digunakan untuk pertumbuhan ni. Bila dia digunakan, nutrien dekat sini semakin berkurangan. Jadi dia dah tak efektif, dia dah tak berkesan macam mana dia berkesan kalau kita tuai dia sebelum batang dengan payung ni tumbuh. Jadi itu yang penting lah, make sure kita tuai dia sebelum kita punya batang dan payung ni tumbuh. Tracy, cendawan susu harimau ni ada banyak lagi spesies yang lain. Jom kita tengok pula apa spesies cendawan susu harimau yang ada. Kita menjumpai ada 3 spesies cendawan susu harimau dekat Malaysia ni. So ini adalah 3 spesies yang kita jumpa. Okay, Linosis rhinoceros adalah spesies yang kita gunakan sekarang untuk komersial lah, komersial yang mana kita jual dekat kita punya customer sebagai ingredient adalah yang inilah Linosis rhinoceros punya spesies. Okay. Selepas tu, selepas beberapa kajian yang Dr. Tan lakukan, Dr. Tan juga menjumpai rupa-rupanya ada lagi 2 spesies dekat hutan tropika Malaysia ni. Okay. Satunya adalah Linosis cameronensis dan lagi satu Linosis tigris. 2 spesies ni dinamakan oleh Dr. Tan sendiri. Kenapa cameronensis? Ini sangat obvious lah sebab kita jumpa dekat Cameron Highland. Tigris pula sebab nama dia cendawan susu harimau, cendawan susu harimau. Tapi kenapa orang ada tanya kita kenapa nama yang ni rhinoceros, badak sumbu kan? So that's why dekat sini Dr. Tan namakan sebagai tigris lah. So bila you tengok 3 spesies ni, you ada nampak apa-apa perbezaan? Susah kan nak nampak perbezaan dia? Sebab apa? Sebab dekat perbezaan dia hanya boleh kita tengok dekat bawah cap dia. Okay, bawah cap dia ada paw. Macam paw yang dekat muka tu kan.
So kalau you tengok, tigris mempunyai pore yang sangat besar. Memang you boleh nampak dengan mata kasar. Manakala untuk Cameronensis sangat-sangat kecil dan halus. Okay, kadang-kadang you tak nampak pun sama ada dia ada ke tidak pore tu. Tapi untuk rhinoceros, you langsung tak nampak. Sangat licin lah kalau macam kulit manusia tu orang kata flawless, tak ada apa-apa pore kan. So kalau macam ni, okay. So dekat sini you boleh nampak lah perbezaan pore dia, size pore dia. So macam tu lah kalau untuk kita nak bezakan spesies cendawan ni. Okay. Untuk cendawan susu harimau di kawasan liar, cendawan susu harimau yang liar kan, okay, keburukan you beli cendawan susu harimau liar, satu sebab nutrien dia, of course bila macam saya cakap tadi, bila batang dengan cap ni dah tumbuh, you punya nutrisi kat sini dah tak maksimum, optimum lah ataupun kita panggil sebagai optimum. Itu satu. Lagi satu keburukan adalah bila you beli spesies yang salah. Dia memang ada 3 spesies, dia memang ada Linosus punya family, tapi dia punya khasiat adalah berlainan. Yang dua ni kita masih lagi melakukan kajian. Yang ini yang memang kita dah banyak lah, mana semua yang you jumpa scientific journal tu adalah berkenaan dengan Linosus rhinoceros. Jadi orang asli bila dia jual cendawan susu harimau ni, dia selalu patahkan cap tu. So kalau macam sekarang I dah bagi tahu you beza spesies ni, tapi bila you pergi dengan orang asli nak beli dengan dia orang pun, you still tak boleh nak bezakan kalau dia orang jual sclerotia tu tanpa dia punya payung tu. So itu adalah antara keburukan dan kalau kita beli cendawan susu harimau yang liar lah. Okay, sekarang ni Tracy, kita dah tahu cendawan susu harimau yang liar ni ada. Apa pula beza cendawan susu harimau yang liar dan kita punya cendawan susu harimau? Jom saya terangkan. Okay. Beza antara cendawan susu harimau yang liar dan cendawan susu harimau ligno adalah, macam saya cakap pada mulanya tadilah, cendawan susu harimau yang liar, dia punya supply dia tak konsisten. Dia macam sekejap ada, sekejap tak ada sebab susah nak jumpa. So kalau either you jumpa pun, let's say kalau macam contoh you nak 2 tan of cendawan susu harimau. Cendawan ni sendiri susah nak jumpa and then dia sangat tak konsisten, dia punya even dia punya nutrisi pun tak konsisten. So itu adalah salah satu keburukan cendawan susu harimau yang liar lah. Tapi dengan ligno cendawan susu harimau, konsisten dia, supply dia sangat-sangat konsisten. Kita akan pastikan kualiti dia juga dalam keadaan yang sangat-sangat baik lah. Kiranya kita akan bagi you cendawan susu harimau yang berkualiti. Bila kita cakap pasal berkualiti adalah sebabnya kita akan make sure, kita akan pastikan cendawan susu harimau tu tiada kontaminasi daripada bahan-bahan macam mikrob lah. Bahan-bahan mikrob contohnya bakteria, kulat-kulat yang lain. So kita akan make sure dia bersih dan tak ada juga kontaminasi logam-logam metal. Kalau macam dekat cendawan susu harimau yang liar, dia tumbuh daripada tanah. So dekat tanah ni ada pelbagai kontaminasi yang boleh berlaku. So itu juga adalah yang kita tak nak lah. Sebab tu kita tumbuhkan dia dekat dalam kawasan yang tertutup dan terkawal kebersihan dia. So dekat sini macam saya cakap, medicinal value dia tak konsisten. Tapi macam kita, sebabnya kita sentiasa buat testing kepada cendawan susu harimau tu punya kualiti, so dia punya nutrisi pun kita akan make sure juga supaya dia konsisten daripada satu batch ke satu batch. Penuaian cendawan susu harimau juga dilakukan dalam bilik yang terkawal dan bersih, and then kita untuk memastikan kuantiti bioaktif yang ada dalam cendawan susu harimau tu dipelihara. And then kita akan make sure juga tempat-tempat kita menanam cendawan susu harimau ni adalah sentiasa bersih, and then semua orang akan amalkanlah praktis yang sepatutnya mengikut kita punya ISO. Okey, kita ada beberapa jaminan yang kita jamin pasal kita punya cendawan susu harimau kepada pelanggan-pelanggan kita. Jom saya terangkan dengan lebih lanjut 7 jaminan yang kita ada. Okey, dekat sini Tracy boleh tengok kita menceritakan 7 jaminan yang kita bagi dekat kita punya pelanggan. So ini antara-antara jaminan yang kita janjikan lah. So apa yang saya akan highlightkan dekat sini, yang saya akan bagi tahu Tracy adalah, kita Ligno Biotite ada sijil My Organic oleh Kementerian Pertanian.
Okay, dia bagi kita sijil my organic ni. Okay, sijil my organic ni adalah nak menunjukkan bahawa kita menghasilkan kita punya bahan-bahan ataupun cendawan-cendawan medicinal, perubatan dekat sini tanpa menggunakan apa-apa bahan kimia yang lain. So dia tak ada campuran kimia. Okay, dia memang kita tumbuh dia secara orang kata organik lah, secara semula jadi. Okay. Kita juga ada sijil halal untuk semua kita punya ingredient yang kita tumbuhkan kat sini. And then kita juga ada pensijilan ISO 22000. Okay, dekat sini kita tak ada mention, tapi kalau Tracy tengok dekat depan tadi, kita juga ada GMP dan HACCP. Okay, seperti yang Tracy tahulah, GMP dengan HACCP ni sangat-sangat penting untuk kilang-kilang macam kita untuk beroperasi. So bila ada GMP dengan HACCP ni, pelanggan pun akan lagi macam, oh okey, kilang ni bagus sebab dia ada GMP dan HACCP, dia amalkan GMP dan HACCP dan juga ISO 22000. Okay. Antara sijil yang lagi saya nak highlightkan dekat sini, yang paling penting, kita punya pride lah, kita juga direkodkan dalam The Malaysia Book of Record sebagai syarikat pertama yang berjaya menanam cendawan susu harimau ni menggunakan teknik bioteknologi kita dan juga indoor lah dalam kawasan tertutup. Okey Tracy, ini adalah kita punya research partners. Dekat sini Tracy boleh lihat kita ada banyak research partners. So kita bekerjasama dengan pelbagai universiti lokal dan juga universiti antarabangsa untuk menjalankan kajian terhadap cendawan susu harimau. So kalau Tracy pergi Google kan, boleh dikatakan hampir 90% jurnal saintifik berkenaan dengan cendawan susu harimau mesti ada nama Dr. Tan. Sebab kita adalah dia punya research partners. Kenapa? Sebab kita kadang-kadang diorang akan minta dekat kita lah serbuk cendawan susu harimau ni untuk diorang lakukan kajian. Sebab apa? Sebab kita punya serbuk ni sangat-sangat stable dan sangat-sangat dipercayai lah untuk dibuat sebagai kajian. So kita ada bekerjasama dengan pelbagai universiti dekat sini, macam you boleh nampak Universiti Melaya, and then kalau dekat overseas kita ada dekat antarabangsa kita Universiti Western Australia, Glasgow, Chulalongkorn University dan pelbagai jenis universiti juga. Banyak lagi sebenarnya yang tak ada dekat dalam ni. Okey, sekarang ni cendawan susu harimau punya cerita semua dah tahu, tapi apa pula kebaikan cendawan susu harimau? Jom saya terangkan lagi. Okey, kita dah sampai part yang paling penting untuk cendawan susu harimau. Part ni yang kita selalu ceritakan pada pelanggan dan Tracy juga boleh ceritakan pada pelanggan Tracy. Okay. Kebaikan cendawan susu harimau. Pertama adalah anti-inflammatory atau dalam bahasa Melayunya anti keradangan. Okay. Lebih kurang 90% ke atas penyakit-penyakit yang kita dapat adalah disebabkan oleh keradangan. So, cendawan susu harimau ni dia ada efek anti keradangan yang semula jadi. So, benda ni bantulah untuk kita punya siapa yang ambil cendawan susu harimau ni untuk mengurangkan keradangan dalam badan mereka. Okay. Yang kedua adalah imunomodulasi. Tracy, saya faham mungkin Tracy akan macam pening apa maksud imunomodulasi ni kan. Okay. Imunomodulasi adalah maksudnya dia membantu untuk seimbangkan imun sistem kita. Okay. Orang selalu cakap tingkatkan imun sistem. Betul, kita kena tingkatkan imun sistem. Tapi Tracy tahu tak, kalau imun sistem kita terlalu tinggi, itu yang buat kita sangat sensitif dengan kita punya persekitaran. Itu yang you dapat alergi, you sikit-sikit kadang-kadang kalau hari hujan ke, you sejuk ke, you akan bersin. Sebab you punya imun sistem tu terlalu tinggi nak melawan benda-benda yang asing daripada luar. Sebab tu cendawan susu harimau ni pentingnya adalah dia akan make sure, dia akan pastikan you punya imun sistem dalam keadaan seimbang. Kalau terlalu rendah pula, of course lah kita akan senang lagi sakit, betul? Ini adalah antara dua yang kita selalu highlightkan lah, kita selalu highlight bagi tahu customer kita. Okay. Yang ketiga atau kita panggil sebagai bronchodilating. Okay. Ini punya kebaikan ini adalah dia bantu untuk meluaskan saluran pernafasan. So kalau you rasa saluran pernafasan you sempit kan, bila you makan cendawan susu harimau ni, ini adalah property yang akan tolong you untuk meluaskan saluran pernafasan you supaya you lebih senang nak bernafas. Okay. Dan yang lain-lain adalah anti-tumor, antioksidan dan juga meningkatkan tahap oksigen di dalam badan. So meningkatkan tahap oksigen di dalam badan ni pun sangat penting lah. Bila oksigen you meningkat, you punya energy production pun meningkat. So akan lagi lebih bertenaga lah. And then di samping
pandemik yang sekarang kan, kandungan oksigen dalam badan sangat penting. So kita memang sangat-sangat galakkan untuk orang ambil cendawan susu harimau. Cendawan susu harimau ni boleh digunakan oleh pelbagai golongan. Apa golongan tersebut? Jom saya akan cerita dengan lebih lanjut. Dekat sini kan Tracy, kita nak ceritakan betapa cendawan susu harimau ni sesuai untuk seluruh keluarga. Daripada golongan kanak-kanak sehinggalah golongan dewasa boleh makan cendawan susu harimau ni. Dekat sini Tracy juga boleh nampak antara penyakit-penyakit yang cendawan susu harimau boleh bantu. Antaranya contoh macam masalah bronkitis, masalah alergik, masalah kulit eczema, dan juga dekat situ kita ada letak masalah asma, batuk, sesama. Yang ini lebih kepada masalah berkenaan dengan paru-paru lah, batuk kronik, COPD dan masalah kerap kencing dan pelbagai masalah-masalah lain lah yang dia boleh bantu. Kanak-kanak juga boleh ambil cendawan susu harimau ni, tapi selalunya kita akan cadangkan berlainan dosage lah, bergantung kepada umur kanak-kanak dan juga bergantung kepada produk tersebut juga. Berapa banyak dosis you ada dalam certain produk, dan bila you nak suggest dekat kanak-kanak tu pun you kena tahu jugalah berapa dosage yang sesuai untuk certain umur kanak-kanak itu. Kalau untuk dewasa biasanya tak ada masalah lah. Cendawan susu harimau sangat-sangat selamat dimakan tau. So kalau you nak makan banyak satu hari pun tak ada masalah. Cuma you kena banyakkan minum air saja. Okay Tracy, jom kita pergi ke next section. Ini adalah contoh cendawan susu harimau liar yang saya ceritakan pada Stacy tadi, dan ini pula adalah cendawan susu harimau dalam bentuk serbuk yang kita dah orang kata lepas penuaian, lepas kita dah blender dia, bukan blender lah, kita grind dia jadi serbuk. So ini dia punya hasil lah dalam bentuk serbuk. So serbuk ni dipanggil ultra fine powder, maksudnya dia sangat-sangat halus untuk badan kita senang nak absorb. So ini adalah serbuk yang kita supplykan kepada pelanggan-pelanggan kita lah. Kat sini dah habis. Jom kita pergi last one. Saya nak tunjuk anugerah-anugerah yang Ligno pernah menang bila sepanjang diorang punya penglibatan buat kajian tentang cendawan susu harimau ni. Tracy, kalau Tracy nak tahu, ini adalah antara anugerah-anugerah yang syarikat kita pernah menang, ataupun Dr. Tan Chuan Seng yang pernah menang lah untuk inovasi-inovasi kita yang berkenaan dengan penyelaman cendawan susu harimau dan juga cendawan-cendawan herba yang lain yang kita ada buat dekat sini. So antara ini adalah anugerah utama lah yang saya selalu bagi tahu kita punya customer kita. Okay. Dekat sini kita ada pada tahun 2016 kita menang anugerah MCY yang dianugerahkan oleh Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi, ataupun sekarang dikenali sebagai MESTEC. So pada tahun 2016 kita menang untuk produk cendawan susu harimau, manakala untuk tahun 2017 anugerah yang sama kita menang untuk kita punya cendawan herba yang lain yang dikenali sebagai Cordyceps sinensis. So ini adalah antara pencapaian kita yang tertinggi lah. Yang lain-lain adalah bahagian macam kalau you tengok sini kita ada e-tax ni kan, ini adalah anugerah inovasi yang Dr. Tan sertai semasa di Geneva, di luar negara. Okey, jom saya tunjukkan pula bagaimana proses penanaman cendawan susu harimau di Ligno ini berlaku. Stacy tahu tak, dekat sini kita tumbuhkan cendawan susu harimau kita bukan menggunakan tanah macam mana cendawan susu harimau liar yang lain. Kita tumbuhkan cendawan susu harimau kita dekat sini menggunakan beras. Jom saya tunjuk Stacy. Okey, dekat sini kita panggil sebagai bilik transfer, di mana kita transferkan benih cendawan susu harimau ini ke dalam beras untuk tumbuhkan dia. Okey, jom saya tunjukkan pula bila kita dah tanam cendawan susu harimau ni dalam beras, apa hasilnya.
bagaimana rupa cendawan susu harimau ni bila kita tumbuhkan dalam beras. Okay. Dekat sini ada 3 stage yang kita tunjukkan. Okay. Stage yang pertama adalah pada bulan pertama. Ini adalah cendawan susu harimau dekat dalam beras untuk bulan yang pertama. And then bila bulan ketiga, you boleh nampak cendawan susu harimau tu dah cover nasi tu, beras tu. Okay, dia dah jadi warna putih semua. Dan pada bulan ke-6, you boleh nampak ubi-ubi tu dah tumbuh dan sedia untuk dituai. You nampak kan dia sangat besar. Ini adalah ubi-ubi cendawan susu harimau tu, dia tumbuh merata lah dekat dalam kawasan, dekat beras tu. So yang putih-putih ni semua cendawan susu harimau tu punya sclerotia. Okay. Proses penuaian kita akan berlaku setiap 6 bulan. So lepas dah 6 bulan, okey macam yang ini kan dah 6 bulan, kita akan tuai dia dan hasilkan pula dan akan pindahkan ke proses orang kata grinding punya proses, di mana kita akan buat dia jadi serbuk lah, dan daripada situ kita akan supply kepada kita punya pelanggan dalam bentuk serbuk. Tracy, terima kasih banyak sebab datang ke Ligno Biotech untuk mendalami dengan lebih dalam apa itu cendawan susu harimau. Kami sentiasa memastikan kualiti produk cendawan susu harimau kami ni high quality yang mempunyai kualiti yang sangat tinggi dan selamat untuk diambil oleh semua golongan masyarakat. Dan kami juga sangat mengalu-alukan kedatangan TDC jika anda ingin datang sekali lagi, dan juga sesiapa yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut macam mana cendawan susu harimau ni ditanam di sini dan juga apa itu cendawan susu harimau. So siapa-siapa yang nak datang ke Ligno Biotech untuk mendalami dengan lebih lanjut, boleh je call kita atau email kita untuk buat temu janji, dan kita sangat mengalu-alukan kedatangan sesiapa saja yang sangat-sangat berminat dengan cendawan susu harimau.